tertulis 9 nama Nabi dan pedang Al-Battar ini. Dan mengikut ahli ilmu, pedang Al-Battar nanti yang akan digunakan oleh Nabi Isa alaihissalam untuk membunuh Dajjal. Hanya Al-Masih saja yang dapat membunuh Al-Masih. Konteks bahasa Melayu kita, apabila buku bertemu ruas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pertama syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurnia dan rahmatnya pada pagi yang berbahagia ini dapat sama-sama kita berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan sedikit yang kita kongsi beri manfaat kepada kita, dapat kita jadikan satu ilmu yang berguna dalam usaha kita untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pada pagi yang berbahagia ni saya nak kongsikan salah satu nama dan gelaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Saifullah ataupun pedang Allah. Kalau kita imbau balik, kita pergi ke Masjid An-Nabawi, di dinding hadapan sekali Masjid Nabawi. Jadi abang-abang, ayah-ayah saya sekalian mungkin dapat tengok. Kakak, ibu-ibu tak dapat sampai dinding depan sekali Masjid Nabawi. Dia ada 3 surah. Dia ada sebahagian daripada surah Al-Baqarah, sebahagian daripada surah At-Taubah, dan sebahagian daripada surah Al-Fatah. Bawahnya yang eye level, dia ada bulat itu 201 nama ataupun gelaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 201 nama dan gelaran nama-nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So jadi salah satu gelaran nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Saifullah ataupun pedang Allah. Jadi pada hari ini saya nak kongsikan, kita nak cerita sikit permulaan dia mengenai pedang-pedang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Nabi mempunyai 9 bilah pedang dalam 3 kategori. Kategori pertama memang pedang asal Nabi SAW. Yang keduanya kategori yang diberikan hadiah kepada Nabi. Dan yang ketiganya kategori diberikan oleh ahli kitab. Diberikan oleh ahli kitab. Jadi Nabi ada 9 bilah pedang yang ada dalam 3 kategori. Kategori pertama, kategori memang asal Nabi SAW. Yang keduanya iaitu yang dihadiahkan kepada Nabi. Dan yang ketiganya yang diberikan oleh ahli kitab. Okey, kita kenal 99 ini dalam 3 kategori. Kategori pertama iaitu yang memang asal Nabi SAW. Yang memang pedang asal Nabi SAW ada 4 bilah pedang. Yang pertamanya iaitu warisan daripada ayahanda Nabi SAW. Ada satu pedang namanya Ma'thur Al-Fajri. Ma'thur Al-Fajri ini adalah satu pedang yang memang daripada ayahanda Nabi. Kita semua tahu bahawa Nabi kita Muhammad SAW, baginda waktu lahir tak sempat jumpa ayahnya. Jadi ada satu pedang yang diwariskan untuk Nabi SAW. Pedang itu sendiri tertulis nama ayahanda baginda, iaitu Abdullah bin Abdul Muttalib. Jadi ada pedang lebih kurang dalam 1 meter macam tu. Dan di hulunya terdapat batu-batu permata, zamrud, fairuz. Kalau kita tengok pedang-pedang Arab ni, hulunya ada batu permata. Dia bukan sahaja untuk sebagai hiasan, tapi tujuannya adalah untuk kalau berperang,
Kan kalau ada darah dia tak licin. Kalau kita tengok macam keris orang Melayu kita, kan dia punya hulu pun tengok bentuk dia. Kan macam tu juga kalau pedang Jepun kan dia ada salut dengan kain yang kesat, supaya kalau berperang tu dia tak licin, dia tak terlepas daripada tangan. Jadi kalau kita tengok pedang Arab, kita pergi ke mana-mana, ada hulu dia, bentuk dia, ada bintik-bintik ke, ada batu permata ke, itu tujuan dia. Itu yang pertama. Dan pedang ini pedang yang memang Nabi bawa dan Nabi gunakan ketika hijrah. Dalam perjalanan hijrah Nabi SAW, jadi Nabi dulu memang bawa pedang, dan pedang yang dibawa adalah pedang daripada warisan ayahanda Nabi SAW. Okey. Yang keduanya, yang daripada memang asal Nabi SAW adalah pedang yang dinamakan Al-Qadhib. Al-Qadhib ni dia nipis. Al-Qadhib ni maksudnya tongkat. Jadi kita pun, orang Melayu kita sekarang ini, ada kadang-kadang ada bawa tongkat yang dalamnya tu ada pisau, kan, atau ada pedang kecil. Jadi memang itu merupakan salah satu pedang Nabi SAW. Dia tak tebal sangat, bukan untuk bawa perang. Dia sebagai tongkat, tapi dalam tu ada pedang. Al-Qadhib. Jadi Al-Qadhib ni memang pedang yang Nabi jumpa tukang besi. Dalam Islam, tukang besi ni namanya Al-Haddad. Al-Haddad dekat Malaysia pun ada keturunan Al-Haddad. Tapi keturunan Al-Haddad yang betul-betul sebenarnya pewaris kepada ilmu besi. Besi ni Allah sebut dalam surah Al-Hadid adalah satu unsur, satu metal yang memang Allah turunkan khas, maknanya istimewa untuk manusia. Dalam surah Al-Hadid ayat yang ke-25. Dan kalau kita tengok tabel kimia tu, kan, ferrum ataupun iron, unsur kimia dia, unsur atom dia kan 26. Siapa cikgu kimia depan saya, kan sebelah kiri helium, satu unsur atom, kemudian hidrogen, kemudian helium, kemudian dia ada ferrum ataupun iron 26. Kalau kita tengok ayat mengenai Allah Subhanahu wa taala turunkan al-hadid ataupun turunkan besi ini, termasuk dengan bismillahirrahmanirrahim adalah yang ke-26. Jadi maknanya Allah turunkan hadid. Jadi al-hadid ni satu unsur yang memang Quran sebut orang Islam memang menguasai ilmu besi. Sebab tu kalau kita tengok sejarah umat Islam ni dia ada satu grup al-haddad, memang kaji bab besi. Dan Al-Haddad ni pernah menemukan satu kaedah membuat besi yang paling ampuh, digelar oleh orang barat sebagai Damastil atau Damascus Steel. Damastil ni tuan-tuan, dia kaedah lapisan besi tu sampai besi tu jadi sangat kuat. Orang barat tak tahu macam mana nak buat. Pedang orang Islam kalau bertembung dengan pedang barat akan patah. Damastil ataupun Damascus Steel. Dan Damastil ni dia bukan saja kuat, dia cantik, dia ada bunga-bunga dia. Kalau orang tengok, orang tahu, oh ni keturunan Al-Haddad daripada Muhammadin, ada keturunan Al-Haddad daripada Rashidi. Dan saya pernah berjumpa dengan keturunan Al-Haddad yang masih lagi menguasai ilmu besi ni dekat Bukhara. Dekat Bukhara. Jadi kita tak tahu keturunan Al-Haddad kat Malaysia ni masih lagi menguasai tak ilmu besi tu. Tapi kalau ketua Al-Haddad tu sebenarnya yang menguasai ilmu besi ni. Jadi kajian moden ilmu besi ni dipanggil metallurgi. Negara bukan Islam yang pertama mendapat ilmu besi daripada orang Islam adalah Jerman. Sebab dulu pada Perang Dunia Pertama, Khalifah Uthmaniyah kan antara blok dia adalah dengan Jerman. Jadi Jerman dapat ilmu metallurgi ni. Kemudian yang keduanya British. Sebab British banyak menjajah negara-negara Islam. Kemudian US, kan? US sebab British lah. US pun sama juga, orang British juga. Kan? China dia tak ada ilmu metallurgi, memang tak dapat. Sebab tu kalau kita beli enjin ke besi daripada China, dia tak berapa kuat lah. Sebab betul-betul ilmu metallurgi dia tak dapat. Kan? Ilmu plastik bagus. Beli barang-barang di sana plastik okey. Metal tak. Enjin ke, booster ke, apa ke, kan? Maknanya tak. Jadi maknanya Nabi SAW sendiri bertemu Al-Haddad untuk buat pedang.
maksudnya pedang Al-Qadib atau tongkat tu. Dan memang orang Islam adalah orang yang menguasai ilmu besi ni. Pedang Nabi yang ketiga adalah pedang Ar-Rasuk dipanggil. Pedang Ar-Rasuk ni adalah satu pedang yang panjang 1.4 meter dan bukan untuk berperang. Pedang ni memang diletakkan di rumah, bukan sebagai perhiasan, tapi sebagai, maknanya kalau apa-apa hal ada kat rumah tu ada benda lah untuk mempertahankan keluarga. Kan? Jadi maknanya dekat rumah tu dia ada satu pedang Ar-Rasuk, panjang sikit pedang dia, tebal dan lebar, tak dibawa ke mana-mana, tapi memang untuk letak dekat rumah. Kita tak nak bayangkan macam zaman sekarang ni undang-undang dah establish. Dulu ni bila masa satu kaum, satu tempat boleh kena serang macam tu. Jadi kat rumah pun dia ada pedang yang diletakkan. Kemudian yang keempatnya pedang Nabi SAW iaitu Al-Mahzam. Al-Mahzam ni pedang daripada besi daripada Syria, daripada Syam. Jadi maknanya ada satu kan dulu orang Arab memang kebiasaan dia li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was-saif. Kebiasaan orang Arab pada musim sejuk dia akan pergi ke Yaman. Pada musim panas dia akan pergi ke Syam. Okey, kenapa pergi ke Yaman, kenapa pergi ke Syam? Cuba kita bayangkan semenanjung tanah Arab tu lebih kurang semenanjung tanah Melayu untuk kita dapat gambaran. Okey. Yaman ni kalau dibandingkan dengan semenanjung tanah Melayu, Yaman ni kat Johor. Johor paling selatan. Mekah ni Kuala Lumpur kita ni lah. Mekah. Madinah ni macam Kedah. Di atas Madinah, Kedah. Atas lagi tu Jerusalem, tanah-tanah Syam tu atas, belah Bangkok, belakang selatan Thailand tu tanah-tanah Syam. Jadi negeri selatan ni tempat dia adalah sebab dekat dengan laut, dia panas. Negeri selatan dia panas. Kalau kita pergi Europe time musim sejuk, negeri yang paling sedap pergi ketika musim sejuk adalah Spain, ataupun nama dulu Andalusia lah. Sebab walaupun musim sejuk dia tak panas sangat. Negeri selatan dia tak panas sebab dekat dengan laut. Negeri utara ni adalah negeri sejuk. Sebab itu kebiasaan orang Quraisy pada musim panas dia pergi ke utara, pergi ke Syam. Pada musim sejuk dia pergi ke Yaman, belah bawah. Li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was-saif. Jadi maknanya ketika Nabi berdagang, kan Nabi berniaga, dia beli besi daripada Syam dan dijumpa Al-Haddad untuk buat pedang. Walaupun ada sebahagian ulama sirah kata itu hadiah ataupun ada rampasan perang, tapi yang kuatnya adalah besi daripada Syam. Okey, jadi itu 4 kategori pedang Nabi SAW yang memang asal Nabi SAW punya. Kemudian kategori yang kedua yang dihadiahkan kepada Nabi. Okey, yang dihadiahkan kepada Nabi ada 2 bilah pedang. Yang pertamanya kita biasa dengar nama pedang ni dan cukup terkenal, iaitu pedang Zulfaqar. Pedang Zulfaqar. Pedang Zulfaqar ni unik dia, yang tidak ada pada pedang-pedang yang lain. Pedang dia mata dia 2. Pedang dia kemudian depan tu matanya 2. Jadi kalau buat perang tu dia boleh tangkap pedang musuh untuk lepaskan daripada tangan musuh. Tidak ada model pedang yang lain yang macam Zulfaqar selain daripada pedang Zulfaqar tu sendiri. Itu yang pedang itu. Dan pedang ini diberikan kepada Nabi SAW ketika peperangan Badar. Kita tahu perang Badar ni berlaku pada tahun 2 Hijrah. Jadi maknanya Nabi berikan kepada Sayyidina Ali waktu Sayyidina Ali nak memulakan peperangan. Peperangan Badar ni dia bermula dengan perang tanding dulu. 3 orang keluar sini, 3 orang keluar sini, lawan dulu. Jadi maknanya salah seorang tu ada Sayyidina Ali, dan Nabi SAW maknanya memberikan kepada Sayyidina Ali pedang Zulfaqar ni untuk perang tanding dalam peperangan Badar. Lepas tu dalam Zulfaqar ni ada tertulis la fata illa Ali wala saif illa Zulfaqar. Maknanya lepas tu Sayyidina Ali tulislah nama dia. Maknanya tidak ada
pemuda melainkan Ali, dan tidak ada pedang melainkan Zulfaqar. Okey. Kemudian yang keduanya diberikan oleh satu orang sahabat bernama Sa'ad bin Ubadah Al-Ansari. Sayyidina Sa'ad bin Ubadah memberikan satu pedang kepada Nabi SAW dalam peperangan Uhud. Dalam peperangan Uhud, iaitu pedang Al-Adab. Al-Adab ni maksudnya yang tajam. Okey, perang Uhud berlaku pada tahun 3 Hijrah. Semua kita tahu saya cerita balik perang Uhud biar kita nampak gambaran balik. Perang Uhud ni, kalau kita pergi Madinah, sekarang dah lama dah tak dapat pergi umrah kan tahun ni kerana pandemik ni. Mudah-mudahan Allah buka lah tanah suci ni. Kalau kita pergi ke medan perang Uhud, kita akan naik satu bukit ataupun nampak bukit. Katakan bukit ni major ni. Bukit ni bukan bukit Uhud. Ini bukit pemanah. Dia panggil Jabal Rumat. Rumat ni makna pemanah. Uhud ni mana yang belakang dia. Jadi kalau dia kata kita berdiri dekat Uhud, kemudian depan ni makam 70 sahabat tu, mana belah belakang ni dia 7 km. Itu Uhud. Jadi maknanya kan Nabi SAW letakkan pemanah dekat atas bukit Uhud ni supaya perang berlaku kat sini tau. Okay, sini ini gunung. Ini gunung Uhud, perang berlaku kat sini. Kenapa pemanah kat sini? Orang Islam bersedia sini sebab situ gunung. Bila masa boleh berlindung di gunung tu. Dan apabila orang Islam asak musuh ke depan, jangan sampai musuh datang daripada belakang. Jadi itu sebab kenapa pemanah berada di sini. Tapi dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala dan sejarah menyaksikan, ketika orang Islam menang kali pertama, round pertama, diasak musuh ke depan, musuh dah start lari. Jadi pemanah dekat atas bukit ni tengok, oh kita menang, dia pun turun. Ketika turun, tentera berkuda datang berlintas belakang bukit ni, masuk kat sini. Maknanya orang Islam terkepung. Di belakang ada musuh, jadi musuh yang lalu tu, yang lari, datang balik. Itu yang akhirnya sejarah menyaksikan 70 sahabat syahid, termasuk pakcik Nabi SAW, iaitu Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu wa arda. Dan orang Islam ketika terkepung dah tengah huru-hara tu, lari ke bukit ataupun berlindung di Jabal Uhud di sebelah sana tu. Jadi kalau kita berdiri kat Uhud, depan ni makam, di mana tempat Nabi berlindung, kita tengok pukul 2. Kata ni pukul 12 ni kita berdiri Uhud, di depan ni makam para sahabat, katakan pukul 12, pukul 1, pukul 2. Masa kita tengok situ ada sebuah gua. Tapi biasa orang tak bagi ziarah dan orang tak bawa pun ziarah. Saya kalau bawa Jumaat sesuai, saya akan bawa pergi ke situ. Bukan saja Jabal Uhud tu, ada gua belah sana. Kalau kita perhati, sekarang dah tak nampak sebab dah dibina masjid kat tepi itu, tak nampak. Dulu nampak ada satu gua situ Nabi berlindung dengan berdarah badan Nabi SAW. Itu ketika peperangan Uhud yang berlaku pada tahun 3 Hijrah. Okey, kategori ketiga pedang Nabi SAW iaitu yang diberi oleh ahli kitab. Okey, kita cerita sikit mengenai ahli kitab. Ahli kitab ni daripada orang Bani Israel, adalah orang yang berpegang kepada ajaran Nabi-Nabi mereka. Dan orang Bani Israel ni banyak Nabi diutuskan kepada bangsa mereka. Sampai Allah sebut benda dalam Quran, wa inni faddaltukum 'alal 'alamin, kami muliakan kamu ketika itu pada sekalian alam. Sebab apa? Banyak Nabi diutus kepada Bani Israel. Oleh kerana banyaknya Nabi diutus kepada Bani Israel tidak menghargai Nabi. Datang Nabi tu tegur dia tak puas hati, dia pergi bunuh Nabi tu. Ni wa yaqtulunal anbiya'a bighairil haq. Dia suka bunuh Nabi, suka-suka dia. Sebab apa? Dia bunuh Nabi pada hari ini, nanti akan diutus Nabi baru. 2 minggu ke sebulan ke akan dapat orang wahyu, dia dapat Nabi baru. Datang Nabi baru, dia kata, Nabi ni lagi tak best lah. Nabi yang kita bunuh dulu lagi best lah. Bunuh pula lah. Itu kerjaan dia. Wa yaqtulunal anbiya'a bighairil haq. Suka bunuh Nabi. Sampai pada kurun pertama Masihi. Satu Masihi, Nabi Isa lahir.
Ketika zaman Nabi Isa, ada 3 orang Nabi ketika itu, iaitu Nabi Isa, Nabi Zakaria, dan Nabi Yahya. 3 orang ni serentak diutuskan satu zaman. Juga 3-3 ni nak dibunuh. Dan akhirnya sejarah menyaksikan Nabi Zakaria digergaji kepalanya. Nabi Yahya disembelih dan dicincang-cincang badannya. Kepalanya diselamatkan oleh orang beriman ketika itu ke Syam, ke Syria. Kepalanya ada di Masjid Umawi dekat Damsyik. Dan tangannya diselamatkan oleh orang beriman, orang Koptik Mesir. Disimpan lama dengan orang Koptik di Mesir. Ketika zaman Khalifah Utsmaniyah, orang Koptik jumpa Khalifah Utsmaniyah, dia kata kami ada simpan rahsia. Sebenarnya kami menyimpan tangan Nabi Yahya, kami tak mampu nak simpan, kami serahkanlah pada orang Islam. Jadi Khalifah simpan tangan Nabi Yahya tu sampai kerajaan Utsmaniyah tombang pada 1924. Dan sekarang tangan Nabi Yahya berada di Museum Topkapi di Istanbul. Jadi tangan Nabi Yahya tu, dan tangan Nabi ni tak hancur, betul. Kata hadis Nabi SAW, hurimat jasadul anbiya'u minad dud. Diharamkan jasad Nabi itu daripada ulat-ulat, tak hancur tangan dia. Fresh macam ni. Kan siapa nak tengok, type kat YouTube Ustaz Amin tangan Nabi Yahya. Boleh tengok kat situ. Saya pernah kongsikan gambar tangan Nabi Yahya kat situ. Jadi Nabi Isa nak dibunuhnya, tapi Allah angkat Nabi Isa ke langit. Nabi Isa nak dibunuh, Allah angkat Nabi Isa ke langit. Sebelum kita cerita pedang ahli kitab ni, kita cerita dulu sejarah ahli kitab ya. Allah angkat Nabi Isa ke langit dengan harapan 3 Nabi ni dah tak ada, nanti Allah akan utus Nabi baru. Tapi tunggu, tak ada Nabi baru dah. Biasanya 2 minggu ke sebulan dapat Nabi baru. Ini tak ada Nabi baru pula. Mereka buka ajaran Nabi Isa, rupanya Nabi Isa tu hanya membawa berita tentang kehadiran Nabi akhir zaman. Allah rakamkan apa yang Nabi Isa sebut dalam surah Saf ayat ke-6. Nabi Isa kata, aku ni hanyalah mubasyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Aku ni hanyalah membawa berita dengan kedatangan seorang rasul yang bernama Ahmad. Surah Saf ayat ke-6. Ahmad ataupun Muhammad, mana daripada perkataan yang sama ya. Jadi ibu-ibu, kakak, tuan-tuan muslim-muslimat sekalian ya, ahli kitab ni cari di mana Nabi akhir zaman ni akan dilahirkan. Mereka temui Nabi akhir zaman ni akan dilahirkan di satu tempat bernama Tihamah. Tihamah ni maksudnya apa? Tanah rendah yang kering, yang banyak tumbuh pokok tamar. Rendah, kering, banyak tumbuh pokok tamar. Jadi Tihamah ni tak ada dalam peta dulu. Peta dulu tak tahu Tihamah ni mana. Tapi Tihamah ni maksudnya tanah rendah yang kering, yang banyak tumbuh pokok tamar. Mereka pun tengok, mereka pergi ke Iraq. Iraq ni, Iraq subur. Walaupun ada padang pasir, tapi Iraq umumnya subur dengan adanya sungai Dajlah dan sungai Furat. Syam, Syria subur. Jerusalem, Jerusalem lagilah tuan-tuan sekalian. Tanah Jerusalem yang plek. Subur dia plek. Maknanya kalau orange tu besar-besar memang. Dulu ingat tak tahun 70-an atau 80-an ada satu Jaffa orange daripada Singapura. Lepas kita tahu tu daripada Israel, kita berhenti tak ni. Tapi besar-besar Jaffa orange dulu. Jadi maknanya Jerusalem subur. Mesir subur. Wujud sungai Nil subur, walaupun ada padang pasir tapi umumnya subur. Akhirnya mereka yakin sangat. Tihamah tu mana? Mereka masuk semenanjung Arab, nak senang faham, daripada Bangkok tu masuk selatan Thailand, masuk ke Kedah. Kedah tadi Madinah kan? Kedah tadi Madinah ingat tak saya cerita tadi kan? Macam Madinah. Jadi masuk ke Kedah, mereka yakin sangat Tihamah tu adalah kalau macam nak senang faham macam Kedah tu lah, ataupun Madinah tu. Nama dulu Yathrib. Jadi apa yang Bani Israel buat? Mereka pindah beramai-ramai, duduk di Madinah.
beranak penak di sana. Tujuannya biarlah Nabi akhir zaman lahir daripada Bani Israel. Tu tujuan dia. Tu kenapa Bani Israel banyak di Madinah. Mereka tak turun sampai ke Mekah. Rupanya Allah menghendaki Tihamah tu Mekah rupanya. Dan Allah menghendaki Nabi akhir zaman lahir daripada bangsa Arab. Itu yang ketika Nabi dibangkitkan dan diberi wahyu, mereka tak terima. Sebahagian beriman, sebahagian tolak. Okey. Jadi Nabi kita lahir pada tahun, kalau Masihi dia 570 Masihi. Jadi maknanya hampir 600 tahun. Mereka tunggu di kurun pertama sampai 570 Masihi, hampir 600 tahun. Sebab tu ketika Nabi lahir, ada di antara mereka tak beriman. Oh tak boleh, 600 tahun kita tunggu dekat bumi gersang ni. Baiklah kita duduk kat Jerusalem. Lagi syok kan. Tak boleh terima ni. Tak boleh terima. Jadi tuan-tuan sekalian, okey. Setakat ni boleh Mana kenapa Bani Israel berada di Madinah. Okey. Antara Bani Israel yang berada di Madinah ni, dia banyak kaum. Ada Bani Nadir, ada Bani Qainuqa, ada bani-bani dia, ada beberapa keturunan-keturunan dia. Jadi ketika Nabi SAW berhijrah daripada Mekah ke Madinah, Nabi satukan orang Arab yang tak beriman, termasuk Bani Israel. Nabi buat satu perjanjian. Apa perjanjian tu? Kena lindungi dan protek Madinah. Kalau apa-apa berlaku, kena protek Madinah ni. Semua sign perjanjian ini. Dan tuan-tuan sekalian, pada tahun 2 Hijrah, Nabi balik daripada peperangan Badar. Bani Israel daripada Bani Qainuqa, diam-diam dia hantar utusan pergi dekat orang kafir. Dia kata, kalau kamu nak datang serang ke Madinah, tak apa, kami akan tolong kamu. Jadi dia mengkhianati perjanjian Bani Qainuqa ni. Sebab tu setahun lepas tu orang kafir datang dalam peperangan Uhud. Sebab orang Bani Israel waktu tu janji, kau masuk Madinah, kami tunjukkan jalan nak masuk. Tuan-tuan sekalian okey, kita kenal balik apa susah nak masuk Madinah ni. Zaman dulu susah Madinah ni dia dikelilingi dengan gunung berapi dan masih aktif lagi. Kejap lagi tuan-tuan balik, tuan-tuan Google volcano dekat Madinah. Madinah ni dia adalah dikelilingi gunung berapi tau. Kita tengok macam kat padang pasir je, dia gunung berapi dia tu, Madinah ni. Jadi nak pergi Madinah daripada Mekah, dia bukan boleh direct pergi ke Mekah. Dia bukan boleh direct pergi ke Madinah. Okey, nak senang faham, daripada Kuala Lumpur tadi nak pergi Kedah, dia tak boleh direct pergi ke Kedah. Dia kena naik ke Perlis dulu, naik ke Perlis, baru turun balik ke Kedah. Kalau daripada bawah sebab keliling tu gunung berapi, tak ada jalan. Tak ada jalan. Dan batu gunung berapi ni bisa bisa. Jadi unta-unta, kuda kalau kena memang sakit, menanah, memang batu matilah. Jadi mana mereka kalau nak pergi, mereka pergi ke Perlis dulu, turun ke Kedah. Jadi kalau daripada Mekah nak pergi ke Madinah, naik atas dulu, turun balik. Dalam peperangan Khandaq, Nabi gali parit, bukan keliling Madinah, bukan. Gali parit tu satu line saja antara Perlis ke Kedah tu. Satu line. Dia bukan satu keliling sebab belakang tu dah gunung. Dah gunung apa nama? Dah bukit-bukit gunung berapi. Dan sekarang dengan wujudnya teknologi, jalan dah dibuat. Diorang tarah bukit, dah boleh direct sini. Sekarang Mekah, Madinah direct je. Dulu tak. Dulu kena naik atas tu, baru turun balik. Jadi Bani Qainuqa ni, dia kata, kami akan bagi tahu jalan macam mana nak masuk, menyelinap masuk kota Madinah ni. Nabi SAW dan orang beriman dapat tahu. Apabila dapat tahu, maka Bani Qainuqa tiba-tiba agresif. Oi, tak apa, kita akan perang, serang Nabi, serang Muhammad ni, kita akan habiskan. Dia jadi agresif, dia pula nak serang orang-orang Islam yang berada di Madinah. Maka Nabi dengan sahabat pun bergerak, kepung, tak apa, kita akan lawan. Kan? Rupa-rupanya mereka memegang satu rahsia rupanya, dan mereka yakin sangat kan mereka dapat mengalahkan Nabi. Apa dia? Mereka menyimpan 3 bilah pedang Nabi-Nabi terdahulu. Mereka menyimpan, Bani Qainuqa ni rupanya penyimpan
3 bilah pedang. Pedang ni akan diberikan kepada Nabi akhir zaman. Tapi mereka tak percaya pada Nabi kita Muhammad, jadi mereka simpan dulu. Lepas tu mereka kata, oh ini dengan pedang para Nabi ni kita mesti boleh menang dengan Muhammad. Nabi kepung, beberapa ketika dengan takdir Allah, Allah letakkan rasa kegerunan di hati Bani Qainuqa, akhirnya mereka menyerah. Dan mereka berkata, sebenarnya kami ada simpan rahsia. 3 pedang, hari ini kami serahkan kepada kau wahai Muhammad, sebab kalau betul kau Nabi akhir zaman, ini memang kau punya. Apakah pedang itu? Yang pertama namanya Al-Qul'a. Al-Qul'a ni pedangnya Nabi Ibrahim AS. Kan? Nabi Ibrahim ni tahunnya bila tuan-tuan sekalian? Sekitar 1800 tahun sebelum Masihi. Nabi Ibrahim ni 1800 tahun sebelum Masihi. Kita 2020 Masihi. Dia 1800 sebelum Masihi. Jadi pedang ini pedang yang diberikan kepada Sayyidatina Hajar ketika peristiwa Nabi Ibrahim letakkan Hajar dan juga Nabi Ismail di Mekah. Waktu tu Mekah padang pasir, tak ada apa. Jadi letakkan satu pedang. Pedang ni Al-Qul'a. Al-Qul'a ni pedang Nabi Ibrahim AS. Jadi berlalu masa, Bani Israel ambil dan Bani Israel simpan. 1800 tahun sebelum Masihi. Okey. Pedang yang kedua iaitu pedang Al-Batar. Pedang Al-Batar ni pedang yang digunakan oleh Nabi Daud AS untuk membunuh Jalut. Okey, kalau kita biasa dengan versi bahasa Inggeris, kita akan dengar kisah David and Goliath. David and Goliath, Nabi Daud dengan Jalut. Bila tarikh dia 1000 tahun sebelum Masihi. 1000 tahun sebelum Masihi ni tuan-tuan sekalian, perpindahan Iron Age ke Bronze Age ke Iron Age. Perpindahan zaman gangsa ke zaman besi. Waktu tu besi baru ditemui. Perpindahan zaman gangsa ke zaman besi. Besi baru ditemui. Jadi ada satu orang raja, nama raja ni Goliath ataupun Jalut. Dia cari besi dan dia dapat tahu Jerusalem ni banyak besi. Jadi dia serang Jerusalem. Maka Allah lantik satu pemimpin perang namanya Talut. Jadi Talut ni yang sama-sama dengan tentera-tentera, salah seorang tentera Talut ni adalah Daud. Jadi Daud waktu tu baru berbelas tahun baru. Maka ketika perang, side by side, perang, dulunya perang kena berhadapan tentera dulu, kena berhadapan dengan panglima-panglima dulu, baru jumpa raja. Ketika jumpa raja ni, Talut dah cedera parah dah. Jadi Talut kata, Daud, kau lah harapan. Kalau dia kata kau boleh lawan Jalut, mana kita dah berhadapan ni, menanglah. Kalau tak, kalahlah kita. Maka Nabi Daud dia ambil peranan pegang dengan Jalut dan Nabi Daud berjaya membunuh Jalut. Jadi pedang yang Nabi Daud gunakan untuk membunuh Jalut ni nama pedangnya pedang Al-Batar. Pedang Al-Batar ni disebut juga sebagai Saifun Nabi, pedang Nabi. Kerana apa? Pedang Al-Batar ni tertulis 9 nama Nabi kat pedang tu. 9 nama Nabi. Siapa Nabi itu? Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, kemudian Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, kemudian nama Nabi kita Muhammad SAW. Okey, semula. Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Yusha. Sekali lagi. Okay. Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Yusha, Nabi Isa, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, dan tertulis nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad. Sebab itu ahli kitab tahu sebenarnya. Nabi Isa pun dah sebut surah Saf, mubasyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Jadi maknanya tertulis 9 nama Nabi dalam pedang Al-Batar ini. Dan mengikut ahli ilmu,
pedang Al-Battar nanti yang akan digunakan oleh Nabi Isa alaihissalam untuk membunuh Dajjal. Wallahu alam. Itu pendapat ahli ilmu. Pedang Al-Battar ni yang akan Nabi Isa besok turun, besok tuan-tuan sekalian, ada satu makhluk aneh yang akan turun di muka bumi ini mengajak orang menyembah syaitan. Makhluk aneh ini namanya Dajjal. Kan? Makhluk aneh namanya Dajjal. Jadi besok Dajjal ni gelarannya Al-Masih. Al-Masih ni maksudnya yang menyapu. Jadi kekuatan Dajjal ni ada pada tangan dia. Jadi yang akan membunuh Masih Dajjal adalah Al-Masih Isa. Kenapa Isa digelar Al-Masih? Sama. Kekuatan Nabi Isa ni kat tangan dia. Sebab tu apa yang ada pada Nabi Isa ada pada Dajjal. Nabi Isa boleh menghidupkan orang mati, Dajjal boleh menghidupkan orang mati. Nabi Isa boleh turunkan hidangan dari langit, Dajjal boleh turunkan hidangan dari langit. Sama. Sebab itu idzal masih yaqtulul masih. Hanya Al-Masih saja yang dapat membunuh Al-Masih. Ataupun dalam konteks bahasa Melayu kita, apabila buku bertemu ruas. Kan? Al-Masih Dajjal yang akan dapat membunuh Al-Masih Isa dapat membunuh Al-Masih Dajjal. Di mana tempat dia? Kata kalau ikut Nabi SAW, di Babun Lut, di pintu kota Lut. Kota Lut ni tuan-tuan sekalian 15 km daripada Tal Abib. Kan? Dan Israel buat base tentera kat situ. Kan? Israel ni percaya hadis. Kita pelik, ya ke Israel tak percaya hadis? Sebab dalam diri orang Bani Israel ni, oleh kerana banyaknya Nabi diutus di kalangan mereka, nature percaya benda gaib ada kat dia. Sebab tu dia percaya hadis, dia percaya benda-benda gaib. Kita kalau bawa benda-benda apa cerita-cerita pelik-pelik ni, dia suka percaya tau. Saya biasa bawa orang ke sana, seprofesional mana pun dia suka benda-benda cerita gaib-gaib ni. Saya kalau datang kat dia habis bawa jemaah, kau jumpa dia, kalau berbual saya suka menyakat lah. Kau tahu tak, cincin aku ni kan, malam-malam dia datang mimpi tau. Dia suka cerita macam tu. Oh ya ke? Jual lah kat aku. Tak ada. Dia suka cerita macam tu. Bani Israel lebih khurafat daripada mana-mana bangsa, termasuk bangsa Melayu. Badan dia penuh tangkal. Kedai dia confirm ada tangkal. Tangkal dia panggil Ma'zuzah. Kan? Bukan Ma'azizah, Ma'zuzah. Dia ada tangkal. Confirm ada. Rumah dia confirm ada tangkal. Kereta dia confirm ada tangkal. Jadi dia percaya pada hadis Nabi. Jadi mengikut ahli ilmu, Nabi Isa akan membunuh Dajjal dengan pedang Al-Battar ini. Dan pedang yang terakhir iaitu Al-Hataf. Al-Hataf ni iaitu pedang yang Nabi Daud buat sendiri. Kan tadi saya sebut zaman Nabi Daud 1000 tahun sebelum Masihi adalah perpindahan Bronze Age ke Iron Age. Jadi memang besi baru ditemui. Salah satu mukjizat Nabi Daud alaihissalam, dia boleh membentuk besi dengan tangan dia. Tuan-tuan sekalian, kalau kita ada sebuah besi ni kalau dia nak lunak, dia nak supaya boleh dibentuk, dia kena dipanaskan sehingga 700 darjah Celsius. 700 darjah Celsius. Kalau dia nak supaya cair, cair, kena 1500 darjah Celsius. Boleh tak kita bayangkan di setengah-setengah ketika Allah bagi mukjizat berapa panas tangan Nabi Daud? Sebab besi boleh dilentur dengan tangan Nabi Daud. Nabi Daud tu boleh lentur besi tu. Kan? Ikut ilmu kita sekarang, nak lentur besi memang kena panas. Setengah-setengah ketika betapa panas tangan Nabi Daud tu. Itu mukjizat. Dari antara mukjizat Nabi Daud, tangannya itu dia boleh melenturkan besi tu. Sebab zaman tu memang keperluan dia, sebab besi baru ditemui. Jadi Al-Hataf ni maknanya memang Nabi Daud alaihissalam lentur sendiri besi itu. Jadi ini 3 pedang daripada ahli kitab ketika peristiwa peperangan Bani Qainuqa. Kan? Bani Qainuqa tiba-tiba macam agresif, rupanya dia simpan rahsia, dia memegang 3 pedang yang akan diserahkan kepada Nabi akhir zaman. Jadi ketika habis perang Qainuqa tu, baru dia kata sebenarnya kami ada rahsia, kami menyimpan 3 pedang, diserahkan kepada Nabi SAW 3 pedang ini. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian, kita kenal kan, maknanya barang-barang peninggalan Nabi SAW. Jadi mudah-mudahan lahirlah kecintaan kepada Nabi SAW, dan siapa yang mencintai Nabi akan bersama Nabi nanti besok di akhirat. Kan? Pedang-pedang ni banyaknya tersimpan di Museum Topkapi di Istanbul. Kenapa dekat sana? Sebab khalifah terakhir
adalah Khalifah Utsmaniyah. Jadi mana sebab itulah akhir sekali kat sana ketika Khalifah Utsmaniyah tombang pada tahun 1924, di mana barang Nabi itu ada di tangan orang-orang Turki ketika di museum, jadi banyak ada kat sana tu. Ada museum tu barangnya di rotate jadi insya-Allah nanti satu hari kalau kita pergi, taklah kita pergi boring je kan, tengok pedang apa lah, pedang buruk ni kan. Padahal kita tak tahu tu pedang Al-Battar ke, pedang Al-Hataf ke kan, pedang Nabi tu. Oh, pedang ini yang ahli ilmu kata akan digunakan oleh Nabi Isa membunuh Dajjal. Jadi kita tahu kisah dan sejarah dia. Sekian saja yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kurang dalam mengatur kelemahan diri saya sendiri, saya minta ampun dan maaf. Aqulu qawli ma sami'tum, astaghfirullah li wa lakum wa risailil muslimin, faya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan kekuatan keimanan kepada kami, ya Allah, seperti mana yang telah Kau berikan kepada Nabi-Mu Ibrahim, ya Allah. Berikan kepada kami kesembuhan di dalam segala penyakit kami, ya Allah, seperti mana yang telah Kau berikan kepada Nabi-Mu Ayub, ya Allah. Kurniakan kepada kami jalan keluar bagi segala permasalahan kami, ya Allah, seperti mana yang telah Kau berikan kepada Nabi-Mu Yunus, ya Allah. Kurniakan kepada kami kemurahan rezeki yang halal, ya Allah, seperti mana yang telah Kau berikan kepada Nabi-Mu Sulaiman, ya Allah. Berikan kepada kami bantuan di dalam apa yang kami usahakan, ya Allah, seperti mana yang telah Kau berikan kepada Nabi-Mu Musa, ya Allah. Berikan kepada kami kesabaran dan ketabahan di dalam segala ujian hidup kami, ya Allah, seperti mana yang telah Kau berikan kepada Nabi-Mu Isa, ya Allah. Kurniakan kepada kami akhlak dan adab sopan yang tinggi yang menjadikan kami dimuliakan di dunia dan di akhirat, ya Allah, seperti mana yang telah Kau berikan kepada junjungan kami Muhammad, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan perlindungan kepada kami, ahli keluarga kami dan yang hadir pada hari ini, ya Allah. Hindarkan kami dari segala mara bahaya, ya Allah, dari hasad dengki manusia yang menghasad, ya Allah, dari kezaliman manusia yang jahat, ya Allah, daripada penyakit yang berjangkit, ya Allah, daripada gangguan jin dan syaitan, ya Allah, daripada perkara yang tidak mampu kami tanggung, ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini termasuk ketua bagi golongan ahlu suffah. Mereka ni urusan dunia tak ada. Kita mungkin ada besok nak makan apa, nanti besok. Dekat mereka tu tak ada. Mereka sudah putus urusan dunia. Hasrat mengenai keduniaan sudah Allah matikan pada hati mereka.